أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan dengan izin Allah untuk meneruskan intensif makhraj dan sifat kita. InsyaAllah kita akan sambung pengajian lagi pada hari ini. Jadi kita buka dulu majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustazah tak berapa clear. Oh, ya ke? Ya. Dengar. Tak tahu aku Kak Rifah punya phone ke, tapi memang macam jauh sangat bunyi dia. Jauh ya? Yang lain dengar jauh juga ya? Macam ni nak terang kalau macam tak cantik. Tak clear kejap. Yang lain dengar tak suara saya? Alamak Ya. Dengar. Dengar Ustazah. Jelas tak? Okey, boleh jelas. Okey. Alhamdulillah. Okey. Sekejap. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah kita sambung kepada tajuk yang kedua, iaitu qalqalah. Hari tu qalqalah kita dah terang sikit kan. Kemudian insyaAllah kita akan masuk lagi sedikit tentang qalqalah, iaitu tahap qalqalah. Tahap qalqalah ni kalau ikut kitab tajwid Melayu dia ada 3, iaitu qalqalah sughra, qalqalah kubra dan juga qalqalah akbar. Tetapi di dalam kitab bahasa Arab disebutkan qalqalah ini ada 2 sahaja, iaitu qalqalah sughra dan juga qalqalah kubra. Tak ada masalah tu, cuma dia masih dalam kategori yang samalah, kubra kan. Cumanya dalam kitab Arab ni maksudnya digabungkan di antara yang kubra dengan akbar, digabungkan ya. Yang sughra masih sama di pertengahan dan yang kubra berada di hujung, iaitu yang ada sabdu dan juga yang berada di hujung. Jadi dikira sebagai qalqalah kubra. Okey. Kemudian kita masuk kepada kesalahan. Kesalahan yang berlaku ketika menyebut huruf-huruf qalqalah. Okay. Yang pertama, kesalahan yang berlaku adalah mencampurkan bunyi qalqalah dengan bunyi baris atas, depan ataupun bawah. Contohnya yang pertama ni disebut sebagai laqad kana ataupun tubutum ataupun Ibrahim. Jadi kita membunyikan baris itu seakan-akan mencampurkan bunyi itu di antara mati qalqalah dan juga baris atas, ataupun mati dan baris depan, ataupun mati dan berbaris bawah. Okey. Jadi kebiasaannya kalau kita tengok dalam kitab Arab disebutkan qalqalah ni, nak bunyikan qalqalah ni bunyinya seolah-olah ataupun seakan-akan baris atas. Okey. Maksud dia tu betul lah, cuma pemahaman kepada setiap pelajar ni berbeza. Ada yang faham, ada yang kurang faham. Bila kita sebut sebagai bunyinya seolah-olah macam ataupun hampir dengan bunyi baris atas, dia akan jadi bunyi atas. Kadang-kadang kita dengar anak murid ni baca, dia bunyikan seperti laqad kana. Jangan bunyikan dia baris atas. Okey. Sebab itu saya biasanya saya akan mengajar qalqalah ini bunyinya adalah Apabila dia tidak melibatkan baris atas ataupun tidak melibatkan baris depan dan juga tidak melibatkan baris hadapan. Dia adalah bunyi yang yang khusus untuk qalqalah itu. Jadi bunyi adalah laqad ka ataupun tubetum.
Ibrahim. Kan? Jadi bunyinya semua adalah Dia tidaklah seolah-olah berbaris atas. Dan kalau kita kata seolah-olah berbaris atas, akan ada yang mengambil apa macam orang kata pemahaman yang diambil adalah dengan maksudnya kena baris atas, kan? Jadi dia akan buat baris itu, qalqalah itu akan mengikut baris yang sebelumnya. Jadi saya lebih suka guna apabila qalqalah bunyinya adalah Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mengakhiri bunyi qalqalah dengan huruf hamzah. Okey, contohnya apabila qalqalah itu berada di hujung, okey, sama ada dia qalqalah kubra ataupun akbar, kan? Okey, tapi dekat sini diberikan contoh adalah qalqalah kubra sahaja. Jadi apabila kita matikan padanya, kita membunyikan huruf hamzah. Ahada, da, ahada, as-samada. Dia ada bunyi da. Kan? Ahad, da, samad. Jadi itu yang keluar adalah lantun. Kan? Dan yang ketiga adalah melanjutkan bunyi qalqalah lebih daripada hadnya. Yang nombor 3 ni saya tak dapat nak buat. Yang saya tahu dia biasanya kita ni bukan melanjutkan bunyi qalqalah, biasanya kita mengurangkan bunyi qalqalah. Kalau saya tengok yang saya perhatikan untuk orang-orang yang ada kat Malaysia ni kebanyakannya mengurangkan bunyi qalqalah kan daripada had yang sepatutnya. Kan kalau macam qalqalah tu sebab dia ada kaitan dengan yang keempat. Saya terus keempat dulu. Dan yang keempat adalah memutuskan bunyi huruf yang diqalqalahkan daripada huruf yang ada selepasnya. Maksudnya qalqalah itu tak sampai. Nombor 3 dengan buat 4 ni maksudnya qalqalah itu tak sampai. Okey. Apabila kita baca di tengah-tengah kebiasaannya, contoh kita baca wallahu yaqdi, kita yaqdi, kita qalqalah kita buat tapi tak cukup. Dia qalqalah, dia adalah lantun dan lepas. Sebab dia ada kesinambungan, dia ada sambungan kepada huruf yang seterusnya. Jadi kita tak boleh matikan ataupun putuskan bunyi huruf qalqalah itu. Bila kita putuskan seolah-olah ini seolah-olah seakan-akan kita menyebutnya sebagai saktah. Tetapi bukan saktah yang nyata. Kalau saktah yang nyata kita berhenti bal rana ala, kan? Ada berhenti. Bal rana ala, memang berhenti kita dengar. Tapi kalau qalqalah yang kita putuskan ini, dia juga seakan-akan bunyi seperti saktah sebab kita putuskan bacaan dan kita berhenti. Contohnya iqra bismi rabb, kan? Jadi iqra, kita berhenti, jangan berhenti. Wallahu yaqdi wala yubsirun afala yubsirun, jangan berhenti. Wallahu yaqdi yubsirun yadkhulun. Jadi kalau kita baca lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, kita putuskan bacaan di situ. Itu yang saya tegur. Tapi kadang-kadang kalau saya tegur, dia tak perasan di manakah kesilapan dia. Kesilapannya adalah memutuskan di tengah-tengah bacaan itu. Patutnya baca lam yalid walam, kan dia bersambung, okey, antara dal dengan huruf yang seterusnya. Itu adalah kesilapan yang biasa dilakukan oleh kita. Dan kesilapan banyak-banyak ni yang biasanya dilakukan adalah kesilapan yang pertama dan juga kesilapan yang keempat. Okey, kan. Jadi bila didapat perbaiki yang ini, qalqalah itu akan menjadi sempurna, insya-Allah. Okey. Kemudian kita pergi kepada sifat yang tunggal atau sifat yang tidak berlawanan yang seterusnya, iaitu yang ketiga ialah sifat lin. Sifat lin ini adalah sifat yang diberikan kepada huruf waw dan juga huruf ya. Hanya dua sahaja hurufnya yang sukun, waw dan ya yang sukun ataupun sebut waw dan ya yang mati. Di mana sebelumnya ada huruf yang berbaris atas dengan sebab kedua-dua huruf itu mudah disebut pada makhrajnya. Okey, macam waw di antara dua bibir dan muncul au, kan? Kalau ya ai, tengah lidah naik ke tengah lelangi. Okay. Jadi sebab dia mudah, jadi sebab itu kalau kita baca
waw yang mati atau ya yang mati sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Berbeza kalau kita baca a'udzu, dia memang baris depan kan. Jadi memang kita kena muncung. A'udzu. Tapi kalau ya ataupun waw itu berbaris atas, kebanyakan kita baca tak habis, tak sempurna, sifat tu tak sampai. Contohnya bila kita baca fala khaufun alai, nampak khauf dia tak sampai. Wow. Fala khaufun alai, khaufun, dia akan datang lin tu yang lembut itu beserta dengan sifat dia yang mula kita belajar dulu adalah rakhawah, iaitu apa? Terlepas suara, baru datang fala khaufun. Jadi bila kita masuk sifat berlawanan ini, kita akan gabung sekali dengan sifat-sifat yang kita belajar. Baru kita dapat bila lin maksud dia lembut. Lembut bila kita baca fala khaufun alaihim, dia tak akan sampai. Ataupun kita baca liila fi quraish, kan? Jadi lin dia tak datang. Mana lin dia? Lin itu juga akan berkait rapat dengan rakhawah. Rakhawah itu adalah terlepas suara. Mana terlepas suara dia? Liila fi quraish. Laju. Quraish. Angkat dia sikit. Naik dia dulu. Quraish. Baru kita datang lin yang lembut. Baru dia datang sekali dengan rakhawah. Terlepas suara itu. Baru kita akan nampak. Okay. Itu adalah sifat yang ketiga yang tunggal, iaitu sifat huruf lin yang terdapat pada huruf waw dan ya sahaja, bersyarat kedua-dua huruf ini mati sebelumnya berbaris atas, barulah datang lin. Dan apabila di tengah-tengah kalimah begini kita baca quraish, kalau kita baca fala khaufun, dia tidak akan menjadi mad dan dia akan menjadi huruf lin. Apabila lin ni berada di tengah-tengah, dia akan menjadi huruf lin. Tapi kalau kita berhenti di hujung, kan, dia akan menjadilah mad lin. Liila fi quraish, baru datang mad dia, itu baru panjang. Kalau kat tengah-tengah tak adalah panjang kan. Kalau kita baca fala khaufun, tak ada khaufun, tak panjang. Fala khaufun, tapi habiskan waw yang bertanda mati sebelum dia baris atas itu dengan cara memanjangkan sedikit bunyi itu supaya datang sifat lin yang tidak berlawanan ini yang tunggal dan juga sifat rakhawah dia, iaitu terlepas suara. Okey, kemudian kita masuk kepada sebab apa saya ambil yang lin tadi, sebab apa saya ambil hanya rakhawah, sebab bila kita sebut au secara automatik kita tidak ada nafas yang terlepas, kan? Sebab itu dia tidak terlibat dalam fahassahu syakhsun sakat. Dia bukanlah huruf rakhawah, dia bukanlah huruf yang hamas, tetapi dia merupakan huruf yang jahar dan juga huruf yang rakhawah, seperti yang kita gabungkan minggu lepas, kan? Dia adalah di dalam kategori huruf yang jahar, iaitu tertahan nafas tetapi terlepas suara. Dan bila kita sebut huruf waw, lin, ya, lin, dia akan menjadikan huruf itu adalah huruf yang istifal. Pangkal rendah kita akan menurun, suara kita akan menurun. Dan juga satu lagi, dia akan menjadi infitah. Kan? Pangkal lidah kita tidak melekat dengan lelangit. Suara tidak melekat ke lelangit. Jadi dia akan terbuka. Fala khaufun, khaufun, kan? Okay? Itulah yang dikatakan dengan lin. Sebab tu saya ambil sifat dia rakhawah sahaja supaya kita nampak apakah kaitan dia dengan lin. Rakhawah itu apakah kaitan huruf rakhawah itu dengan lin. Okay. Kemudian kita masuk sifat tunggal yang itu ataupun sifat yang tidak berlawanan yang keempat, iaitu inhiraf. Huruf-huruf inhiraf, lencongan bunyi pada huruf kerana alirannya tidak sempurna disebabkan laluannya terhalang oleh lidah. Okey, dan huruf inhiraf hanya ada dua, iaitu lam dan juga ra. Dan perlu kita, okey, ini kita ambil balik yang sebelum, sifat yang sebelumnya. Saya ambil sifat yang ada kaitan, sama juga sifat yang ada kaitan di sini adalah sifat lam dengan ra, saya kaitkan dengan sifat di pertengahan, bainiyah ataupun tawassud. Kita sebut sebagai tawassud. Okey, kan kita ingat lagi di mana kita sebutkan pertengahan. Apakah yang dikatakan dengan bainiyah huruf lam dengan ra? Kalau lam kita kata dia akan keluar daripada keliling, kan? Pengaliran sebahagian suara hari itu, kan? Yang disebabkan bainiyah tadi hari itu,
disebabkan makhraj yang tertutup tidak sempurna berlaku pengaliran sebahagian suara itu daripada kiri dan kanan lidah al. Okay. Tetapi kalau kita sebut huruf ra, pengaliran sebahagian suara itu akan berlaku di atas, kan? Ada ruang kecil, kan? Ar. Jadi ruang kecil itu akan berlakunya pengaliran sebahagian suara, kan? Disebabkan makhraj tertutup tidak sempurna. Okay. Jadi kalau kita tengok ini pun boleh dikatakan ulangan juga untuk rakhawah. Sebab kalau kita tengok kata inhiraf iaitu lencongan. Kita tengok inhiraf ni maksudnya lencongan bagi huruf lam dan juga huruf ra. Kita tengok dulu pada huruf lam. Jadi dia kata inhiraf iaitu lencongan bunyi huruf lam itu terhasil di kedua sisi hujung lidah kerana hujung lidah menghalang laluan huruf lam. Sama dia punya takrifan dia dengan kita punya bainiyah hari itu ataupun tawassut. Juga huruf ra disebutkan, dia kata kat sini berbeza dengan huruf ra. Bunyinya yang melencong itu keluar daripada tepi lidah menghala ke tengah. Dia daripada belakang ke tepi sini, jadi dia ke tepi terus keluar ke depan. Sama. Kalau kita kembali balik kepada sifat bainiyah kita sebelum ini yang kita sembang, kan? Huruf-huruf bainiyah ada 5, lin umar. Tetapi apabila kita pergi kepada huruf lam dan juga huruf ra, kita akan dapati perbincangannya lebih kurang dengan inhiraf iaitu lencongan. Jadi dia ada kaitan. Jadi lebih senang nak ingat benda macam tu. Macam tadi, lin tadi, huruf lin waw dengan ya, kan, yang bertanda mati sebelum dia berbaris atas. Jadi kita kaitkan sifat lin itu, huruf-huruf lin itu dengan sifat yang rakhawah, iaitu waw dengan ya yang rakhawah. Kena ada terlepas suara. Kemudian kita masuk kepada inhiraf di mana disebutkan sebagai lencongan. Lencongan itu berlaku melalui daripada, kalau lam daripada dua tepi lidah dan kalau daripada ra daripada atas, yang ada ruang di atas ini. So itu dia menunjukkan, nampak ni. Kalau huruf lam dia tolak daripada dalam ke tepi dua lidah. Tapi kalau untuk ra nampak ni dia berlakunya penguncupan di sini, dia terbuka. Kalau lam ni dia terbuka, maksudnya ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau huruf ra dia berlaku berkumpul, dia akan keluar dekat atas yang ada ruang ni. Ni ada, kalau kita tengok pandangan ke atas ni, kan, untuk huruf ra, pandangan hadapan bentuk lidah ketika menyebut huruf ra, ini adalah pandangan hadapan bentuk lidah ketika menyebut huruf lam. Jadi dia keluar daripada dalam, dia pergi ke tepi lidah, dua tepi lidah untuk lam. Al. Dan huruf ra dia akan naik, dah keluar terus pergi ke hujung atas. Ar. Okay. Jadi inhiraf untuk lam dengan ra ada kaitan dengan sifat tawassut ataupun bainiyah untuk huruf ra dengan lam. Okay. Jadi berlakunya pengaliran sebahagian suara yang kita belajar hari itu, iaitu pada sifat bainiyah itu berlaku ketika mana kita naikkan al dan akan keluar pengaliran sebahagian suara daripada kiri dan kanan, dan ra yang keluar pengaliran sebahagian suara daripada atas ruang yang ada, dan inhiraf lencongan itu berlaku pada tempat yang sama. Jadi nampak kaitan dia. Itulah perkaitan dia, persamaan dia. Okay, di antara huruf lam dengan ra di dalam bab lencongan, iaitu inhiraf ini, sifat inhiraf dan juga sifat bainiyah ataupun tawassut yang kita belajar. Okay. Okay. Jadi kalau kita tengok, ni kita dah sembang lah tadi kan, macam saya kata, lam kita akan tolak, tidak akan jadi besar dekat sini. Maksudnya dia akan pergi kepada dua tepi lidah, dia keluar dia punya lencongan. Tetapi untuk ra, dia akan daripada belakang, dia akan menguncup, berkumpul dan keluar daripada atas. Okay. Kemudian kita masuk kepada sifat yang tidak berlawanan ataupun sifat tunggal yang kelima, iaitu takrir. Okay. Dan takrir disebutkan sebagai getaran halus pada hujung lidah. Halus pada hujung lidah kerana kesan daripada laluan yang sempit, dan pembaca perlu berwaspada agar tidak berlebihan dalam menggetarkan lidah yang boleh menimbulkan lebih dari satu huruf ra. Jadi saya kata kalau kita buat, nampak tak perkaitan dia, takrir, lencongan tadi, inhiraf, dan juga hari itu kita belajar bainiyah.
kan. Daripada bainiyah itu kita dapat masukkan sekali sifat untuk ra iaitu inhiraf, lencongan dan juga takrir. Okey. Pengaliran suara yang berlaku kerana makhraj yang tutup tidak sempurna untuk huruf ra, dia akan berlaku pengaliran sebahagian suara iaitu adalah hal itu yang kita belajar bainiyah ataupun tawassul. Kemudian kita tengok dia punya lencongan. Lencongan huruf lam itu, huruf ra itu keluar dari mana? Keluar daripada tepi dua lidah. Ra daripada atas, ruang yang kecil, dan getaran itu juga keluar disebabkan ada pengaliran sebahagian suara di atas, kan, yang berlakunya lencongan, dia keluar daripada belakang menguncup ke depan di ruang yang atas yang kecil, dan juga berlaku lencongan yang inhiraf itu berlaku daripada belakang juga tolak ke depan. Okey, lencongan itu berlaku maksudnya dia daripada di belakang kumpul-kumpul dia terus tolak ke depan, melencong ke depan dia. Dia tidak keluar sekata macam tu, dia tengok dia keluar ke depan dekat ruang yang ada. Dan huruf ra itu yang pengaliran sebahagian suara yang keluar itu adalah takrir. Sebab itu saya kata kalau kita tutup habis dia tak akan keluar takrir tu. Dia tak akan ada bunyi Tapi kalau kita sebut ada ruang, dia akan keluar getaran takrir. Tapi tu dia kata waspada supaya tidak melebihi daripada satu huruf ra. Sikit je, jangan jangan kita getarkan terlalu lama untuk huruf ra. Okey. Itu adalah sifat yang kelima yang tidak berlawanan ataupun sifat tunggal yang ada pada huruf pada sifat ra, sifat takrir iaitu huruf ra. Sifat takrir ini hanya ada pada huruf ra sahaja. Yang keenam iaitu penyebaran bunyi huruf shin ataupun disebut sebagai tafashi daripada makhrajnya sehingga berlanggar dengan permukaan dalam gigi atas dan bawah. Okey, bila kita sebut ash, gigi kita akan macam tertutup kan, gigi kacik kita akan rapat. Ash, dia tak ash. Kalau kita tak tutup, dia tidak akan menghasilkan bunyi tafashi ni. Okey, lidah kita naik hampir kepada langit, dan kalau kita tengok di sini ada ruang yang kecil ini, dia akan menolak apa ni, dia kata penyebaran huruf daripada makhrajnya. Daripada sinilah makhraj ini adalah di sini. Ada ruang yang sedikit ini sehingga berlanggar dengan permukaan dalam gigi atas dan bawah. Bila kita tolak dia, kan, dia akan menghasilkan bunyi tafashi itu. Iaitu suara akan berhambur, kan, berhamburan. Dia akan bunyi ash. Dan shin ini juga ada kaitan apabila kita sebut huruf yang pertama, dia sifat dia adalah hamas, kan. Dia akan ada terlepas nafas. Kalau kita sebut ash, kita akan rasa nafas itu. Dan kita akan ada dengar juga suara kita terlepas. Ash. Dan juga dia berlaku juga kepada tafashi. Ash disebabkan berlanggarnya dengan disebabkan penyebaran bunyi daripada makhraj sehingga berlanggarnya dengan permukaan dalam gigi atas dan bawah. Bunyi dia adalah ash, iaitu shin, dia ada tafashi, kan. Hanya huruf shin yang ada sifat tafashi ini. Huruf-huruf lain tidak ada. Okey. Kemudian yang ketujuh, al-istitalah. Okey, al-istitalah ini ialah penolakan lidah ketika menyebut huruf dad dari bahagian belakang hingga ke bahagian hadapan mulut sehingga kepala lidah bersentuhan dengan pangkal dua gigi kacip atas, iaitu kesan daripada udara yang menekan di bahagian belakang lidah. Okey, kalau kita tengok huruf dad, makhrajnya ialah sepanjang tepi lidah dan gigi geraham atas. Ada sesetengah kitab pula disebut sepanjang tepi lidah sehingga sampai ke akar gigi geraham. Kalau kita fikir akar gigi geraham yang mana? Tempat yang kita cabut tu kan. Itu kita katakan akar kan. Jadi maksudnya lidah itu akan naik sampai ke atas. Dan
kalau kita tengok dalam gambar raja ni ataupun gambar raja yang sebelum ni kita cerita pasal makhraj pun, kita akan tengok kedudukan huruf dad ni kalau kita nak sebut, dia akan ada dua kawasan yang terlibat, iaitu belakang lidah dan juga bahagian hadapan lidah. Sebab itu disebutkan penolakan lidah ketika menyebut huruf dad, iaitu dari bahagian belakang hingga ke bahagian hadapan mulut. Okey. Maksudnya daripada belakang ni biru sehingga ke hadapan mulut. Iaitu sehingga kepala lidah sampai ke depan mulut ni kan, sehingga kepala lidah itu bersentuhan dengan pangkal dua gigi kacip atas. Pangkal mana kalau kita sebut ta dan to kan, hujung lidah bertemu dengan kaki pangkal gigi kacip. Maksud pangkal gigi kacip atas lah yang tempat akar gigi kita tu. Di situ. Jadi maksudnya lidah kita akan jadi, okey, ini adalah kita punya lidah. Lidah kita macam ni. Tapi kalau kita sebut huruf dad, dia akan naik nilai langit kita. Okey. Ini gigi kita dia langit. Ni kita punya gigi tepi ni, sepanjang-panjang ni adalah gigi kita kan. Dan dia akan melekat ni. Belakang ni dia akan menolak sebab dia kata apa? Kesan daripada udara yang menekan di bahagian belakang lidah. Nampak ni? Kawasan biru ni belakang lidah. Dia kata kawasan yang bersentuhan dengan tekanan. Dan juga warna kuning yang depan ni kawasan yang bersentuhan tanpa tekanan. Jadi maksudnya lidah kita apabila menyebut huruf dad, belakang ni mesti kena melekat habis. Okey, melekat. Jadi bila kita melekat habis, yang depan ni dia akan naik. Tapi dia hanya akan bersentuhan. Bersentuhan tanpa ada tekanan. Okey, dia bersentuhan tanpa ada tekanan. Tapi maksudnya lidah tu akan naik ke atas. Jadi bila kita sebut ghairil maghdubi alaihim walau, lidah kita naik tak kalau kita sengitkan mulut kita walau, kan? Lidah kita akan lari jadi begini dan gigi kita akan tertinggal kat depan. Gigi tertinggal kat depan, lidah kita akan ke kiri ataupun ke kanan. Nampak? Kan? Jadi kalau kita fikir balik, cara kita menyebut huruf dad selama ni salah. Betul? Sebab ada juga setengah kitab Melayu disebutkan sama ada di tepi kiri atau kanan kan. Kalau kita belajar dulu sama ada kiri ataupun kanan. Tetapi kalau kita tengok sebenar-benarnya kaitan huruf-huruf makhraj huruf dad hari tu yang kita belajar sehingga kepada makhraj yang ini istitalah ini. Istitalah ini adalah apa? Penolakan lidah ketika menyebut huruf dad dari bahagian belakang, dari belakang lidah ni hingga ke bahagian hadapan mulut hingga ke kepala lidah. Maksudnya melibatkan semua bahagian lidah kita ini bersentuhan dengan naik. Dia akan melekat ke atas. Jadi maksudnya ni nampak dia tunjuk ni gambar raja ni. Gambar raja ni kalau kita tengok melekat ni, semua ni akan naik ke atas ni. Dia akan melekat ke atas. Sebab itu huruf dad kita tengok dia ada rokhawah. Dia macam suara yang terlepas. Itu suara yang terlepas. Kalau kita baca zalikal fadlu minallah, tak boleh zalikal fadlu minallah. Dan istitalah ini yang disebut istitalah ni, apakah pemanjangan? Kalau kita tengok dalam kitab ada sebut panjang kan? Panjang. Apakah yang panjang? Yang panjang itu adalah makhraj. Makhraj huruf dad itu yang panjang. Daripada mana? Daripada belakang sehingga ke depan lidah. Kan? Jadi melekat, tolak ke atas. Bukan Kalau kita kata lidah kita akan jadi dia akan jadi melengkung sikit. Dia akan melengkung. Ataupun walau, jadi lidah kita akan ke kanan. Atau walau, lidah kita akan ke kiri. Bila kita sengitkan lidah, maksudnya lidah tu dah tak berada pada landasan. Kereta api tu maksudnya dah terkeluar daripada landasan. Jadi dia akan jatuh lah kan. Jadi dia adalah seperti kereta api. Dia akan melekat. Sentiasa melekat dia macam tu. Itu dad. Okay. Dan istitalah ini adalah pemanjangan daripada segi makhraj sebenarnya. Pemanjangan yang disebutkan kalau dalam kitab Melayu itu adalah pemanjangan daripada segi makhraj. Okay. Agak sukar sedikit tetapi istitalah ni ada satu sahaja hurufnya iaitu dad. Okay. Dan yang terakhir iaitu gunnah ataupun dengungan dari sudut keadaannya sebagai sifat huruf. Dan ia merupakan sifat bagi huruf nun dan juga mim.
sama ada berbaris ataupun mati ataupun sukun. Dalam keadaan izhar, idgham ataupun ikhfa. Nampak tak? Itu sebut lah. Sekejap. Dan panjang gunah berbeza mengikut keadaan kedua-duanya bersama huruf-huruf hijaiyah. Itu sebabnya gunah ini dia ada kaitan dengan sifat yang kita belajar yang kedua, iaitu bainiyah ataupun tawasud. Sebab apa dia kata? Gunah ini memang akan ada sifat, dia merupakan sifat bagi huruf nun dengan mim. Tak kisah dia mati ke, dia bertanda baris ke, dia ataupun dia ada dalam keadaan dengung ke, dalam keadaan ikhfa ke, dalam keadaan izhar, dia akan sentiasa ada dengung itu, akan ada sentiasa bunyi dengung. Tetapi dia kata panjang gunah itu berbeza mengikut keadaan kedua-duanya. Berbeza mengikut keadaan kedua-duanya apa? Berbeza mengikut keadaan kedua-dua huruf iaitu nun dan juga mim bersama huruf-huruf hijaiyah yang lain. Contoh kalau kita sebutkan, kalau mim yang bertanda sabdu dia akan menjadi dengung yang paling kuat. Saya ceritakan mim tu ada sabdu, jadi amma kan, anna. Dengung itu memang kuat kita rasa. Dia akan daripada gunah ini datang daripada mana? Gunah ini, dengung sifat dengung ini akan datang daripada hidung, iaitu khayshum, daripada rongga hidung. Anna, amma. Okay. Dan yang kedua kalau kita tengok dia akan kurang sedikit apabila dia berada di dalam kategori idgham. May ya'mal, kan? May ya'mal tu miwal, dia akan jadi kurang sedikit dengung daripada tadi. Kita akan rasa tapi kurang sedikit. Kemudian dia akan kurang lagi yang ketiga, dia berada ketika mana dia ikhfa. In kuntum, dia akan ada rasa dengung itu tetapi dah berkurang sedikit, tak ada terlalu kuat. Ataupun mim mati bertemu ba, wa ma hum bimu'minin, dia akan ada dengung tetapi berkurangan lagi, kan? Dan yang terakhir adalah pada huruf-huruf yang ikhfa, huruf-huruf yang izhar, iaitu sama ada di izhar halqi ataupun izhar syafawi. Man amana ataupun hum fiha. Nampak? Dia akan ada, kita akan rasa juga gunnah yang berlaku pada khayshum itu, tetapi kadarnya berkurangan. Dan apabila huruf itu berbaris, dapat disama ada berbaris ataupun bersukun. Bersukun ini terlibatlah dalam keadaan idgham ataupun izhar ataupun ikhfa. Tetapi untuk berbaris mamimu, naninu, bila kita sebut je huruf nun dengan mim, dia memang akan ada dengung, gunnah yang datang daripada khayshum itu. Okay? Daripada rongga hidung. Gunnah yang berlaku di dalam rongga hidung ini. Jadi dia boleh tidak kita kaitkan mim dengan nun ini dengan sifat yang kita belajar dahulu, iaitu bainiyah juga, iaitu di pertengahan. Sebab itu apabila mim mati, nun mati, kita tak boleh berhenti secara terkejut. Tak boleh berhenti terkejut. Bila terkejut, dia akan pergi kepada sifat syiddah. Dia akan menyebabkan kita tertahan suara. Okay. Jadi kita kena baca Siratal ladzina an'amta alaihim, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kita berhenti pada mim mati, nun mati. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nampak? Bila kita berhenti. Jadi macam seolah-olah kita memutuskan, kan? Kita tidak memberi sifat, iaitu sifat apa? Sifat bainiyah, sifat tawasud itu. Sifat tawasud itu berlakunya daripada gunnah yang datang ini dan datang daripada juga khayshum. Kalau kita belajar hari itu, nun dengan mim yang bersifat tawasud, iaitu bersifat bainiyah itu, dia ada dua keadaan. Yang mana pertama kita sebut sebagai sifat yang sempurna pada dia, kan? Jadi sifat yang sempurna pertama adalah disebabkan makhrajnya yang tertutup rapat. Kalau kita sebut nun, hujung lidah pergi ke gusi, an, kan? Jadi tertutup rapat di situ. Kalau mim am,
Jadi dia tutup rapat, tetapi ada sifat yang menyempurnakannya iaitu khayshum, yang mana sifat itu datang daripada rongga hidung. Bila kita sebut an baru sempurna. Dia ada dengung di sini. Gunnah itu dia ada bunyi khayshum yang keluar daripada khayshum, gunnah yang datang daripada khayshum. Dan kemudian bila kita sebut dia juga akan ada tertutup di sini, tetapi pengaliran suara itu sebahagian suara berlaku di dalam khayshum iaitu bunyi gunnah itu. Jadi dia ada kaitan. Sebab itu kalau kita sebut huruf nun dengan mim, kita akan pergilah makhraj dia. Sifat dia yang pertama adalah jahar. Sifat dia yang kedua adalah kita akan jumpa sifat kedua adalah bainiyah ataupun tawasud. Yang ketiga, dia bukanlah huruf yang tebal, jadi dia adalah huruf yang nipis, istifal. Ataupun yang di mana kita sebut pangkal lidah, sebahagian pangkal lidah kita merendah ataupun menurun ataupun suara kita menurun. Dan yang keempat, dia juga bukan huruf yang melekat di antara pangkal lidah dengan lelangit ataupun bukannya suara kita melekat dengan lelangit. Dia adalah huruf yang terbuka. Kan pangkal lidah kita tak bergerak kan, pangkal nampak kalau kita tengok gambar rajah pun pangkal lidah berada ke bawah, terbuka lah maksud dia kan. Jadi cukup kat situ ada 4 sifat dia yang awal, kemudian kita campurkan dengan sifat dia kat belakang ni iaitu ada gunnah dan ada gunnah. Okey, jadilah 6. Campur lagi satu sifat yang kita tidak bincangkan kerana dia tidak ada terlibat dengan kesan kepada bunyi huruf hijaiyah itu kan, tetapi dia lebih kepada bahasa ataupun kita sebut sebagai dalam bahasa Arab al-musarraf, iaitu kalau kita tengok sifat yang terakhir itu adalah ismat lawannya izlaq kan. Kalau ismat lawannya izlaq, kita tengok huruf yang izlaq adalah firra min lubbin. Firra min lubbin. Ada mim, ada nun. Jadi mim dengan nun juga merupakan huruf-huruf yang izlaq. Jadi kat situ barulah kita jumpa semua sifat-sifat huruf untuk huruf mim dan juga nun. Sekejap. Sekejap. Mana hilang lah share ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, jadi selesailah kita punya intensif untuk yang kita sebut sebagai intensif makhraj dan juga sifat. Kenapa ni? Sekejap. Kenapa macam dia terkeluar ni? Okey, ada. Gambar. Okey, sekejap. Ya Allah. Bismillah, bismillah. Okay. Selesailah kita punya makhraj dan sifat kita yang kita telah terangkan dan kita telah pelajari. Okey. Masa ada lagi ni. Ada lagi masa. Jadi okey, saya buka kepada persoalan kalau ada persoalan. For sharing is pause. Sekejap. Okey. Bagi dia tenang sekejap. Okey, ada persoalan daripada makhraj sehingga ke sifat. Jadi buka mic tu. Jadi nak bertanya. Ustazah, Saya. macam kelemahan saya kan banyak kha. Macam mana kha tu kalau ngaji salah? Huruf halkum. Ya. Okey. Huruf-huruf halkum ni kita kena banyak buat latihan. Contoh yang saya berikan kepada dalam grup ni, saya ada bagi slide kan, slide tentang macam mana kita nak belajar menyebut huruf-huruf kan. Jadi perbanyakkan buat latihan di situ dan tahu di mana kedudukan huruf tu nak keluar, makhraj dia di mana. Di antara huruf saya tengok kat situ banyak yang sangkutnya huruf, kecuali huruf hamzah. Hamzah boleh sebut, yang susah nak sebut ha pedas, ha simpul, kha, ghin, ain. Kadang keluar, kadang tidak. Sebab apa? Benda tu kita tak biasa kan. Okay. Jadi caranya satu lagi, kita kena banyakkan membaca. Kita kena banyak baca.
Kita buat latihan daripada segi bacaan. Sekejap. Tak boleh buka lagi ni tadi. Lapor ni. Saya nak buka Quran Yang sebenarnya. Ustazah bagi hari tu kita kena praktis kat situ lah. Kat situ kena banyak buat latihan. I, U, Ba. Boleh, saya ada bagi dia punya link tak? Link YouTube dia. Ada. Tak ingat. Kalau tak ada link saya ada bagi kat situ. Dengar dekat situ selalu sebab saya tak ada buat kan. Suara saya tak ada buat, saya tak hantar. Jadi boleh tengok kat situ sebab dekat situ YouTube tu dia akan ada bagi contoh mulut pergerakan di mana macam mana nak tekan pun dia ada tunjuk juga macam mana contoh dia. Tapi dia tak sebut lah, okay, tekan kat sini tak ada. Dia cuma sebut, boleh sebut I, U, Ba. Dia akan sebut satu-satu. Dan kita cuba tiru maksudnya. Kita tiru sehingga bunyi itu sampai kepada makhrajnya. Tadi bukan Kak Aisyah kata Kak Aisyah tak join. Sekejap, bukan Kak Aisyah Siapa yang Aisyah kata join tadi? Sekejap ya. Apa ni? Oh, Kak Aziza. Kak Aziza. Ni Kak Aisyah. Okey, sorry. Apa ni hang pula lah saya punya mouse ni. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekejap ya. Jadi kita akan cuba membaca. Saya akan kita ambil random je sebab kita baca bukanlah style talaki. Kita ambil surah yang agak-agak pendek sedikit. Tapi agak sukar untuk kita baca. Pendek tapi sukar. Jadi okay. Yang ada Quran boleh buka Quran senang kot kan, tengok kat Quran masing-masing senang. Muka surat 305. Surah Maryam. Okey. Jadi sepanjang praktikal yang kita buat ni nanti, sepanjang-panjang ni kan, kita akan baca style kita baca adalah secara tahqiq. Tahqiq, kita ambil secara tahqiq. Maksudnya kita baca lambat satu persatu. Sebab apa nak baca satu persatu Ustazah? Sebab kita nak tengok, kita nak tahu apakah makhraj dia yang pertama dan juga kita cuba nak keluarkan sifat-sifat yang kita dah belajar. Okay? Jadi dekat situ baru kita nampak, baru kita faham, baru kita lebih mudah nak ingat dan baru lebih kita mulut lagi sedap nak sebut. Okey, contoh saya berikan contoh, saya bagi sikit, saya baca sikit. Saya akan ulang ya. Setiap orang akan baca pusing kan. Jadi tak adalah menunggu lama sangat. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca satu persatu. Nafas tak sampai tak apa. Tak apa. Okey. Bismillah. Sebab sin saya baca lambat, sebab sin tu dia ada rakhawah. Okey, nanti kita keluarkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kaf ha ya ain sad. Okey. Kaf, kalau kita tengok kaf, dia akan diakhiri oleh huruf fa. Betul? Kaf. Okey, berakhir Muka surat apa Ustazah? Sorry. Muka surat 305. 305. Okey. Surah Maryam. Okey. Jadi fa berakhir dengan huruf fa, jadi kita sebut, kita keluarkan dia punya sifat-sifat huruf. Kalau kita baca kaf ha ya, kita tak jumpa sifat dia. Kalau kita sebut kaf ha, dia akan keluar sifat yang pertama pada huruf fa adalah dia merupakan huruf yang hamas. Fahassahu kan fa. Kaf.
kita akan rasa nafas kita keluar. Dan dalam masa yang sama, ini kita nak kena cerita dalam masa yang sama. Kita tak boleh sebut lepas tu sifat dia, tak boleh. Sebab satu huruf dia akan terlibat, semua sifat tu akan keluar. Jadi tapi kita ikut turutan lah kan. Yang kedua yang kita dengar apa? Kaf. Itu adalah selain daripada nafas, dia akan terlepas juga suara kan, iaitu rakhawah. Okay, kaf. Okay, kita rasa pangkal lidah kita naik ke turun, kita rasa. Kita rasa susah ke senang nak sebut? Senang kan? Kaf. Kita berada di dalam yang keadaan berehat lidah kita. Kat situ je, dia tidak naik. Jadi dia akan menurun maksudnya. Dan juga yang terakhir, dia melekat tak? Bila pangkal lidah kita, yang ketiga istilah pangkal lidah, sebahagian pangkal lidah naik ke langit. Yang keempat disebutkan sebagai pangkal lidah itu akan melekat ke langit. Kalau kita sebut af, kita rasa tak melekat ke ada ruang dalam mulut kita? Kita akan rasa terbuka kan? Ada ruang kan dalam mulut? Af. Tak ada apa yang melekat kan? Hanya dia akan keluar nafas, dia akan keluar suara, iaitu yang pertama hamas, yang kedua rakhawah, yang ketiga sebahagian pangkal lidah kita akan menurun sebab lidah kita berada dalam keadaan berehat, dan yang keempat lidah kita akan terbuka. Jadi terbuka di antara lidah dengan kawasan lelangit. Jadi dia tak melekat lah. Dia tak melekat, terbuka, iaitu infitah. Sifat yang ketiga istifal, sebahagian pangkal lidah menurun. Sifat yang keempat iaitu infitah, iaitu terbuka, lidah terbuka. Okay, dan kita tengok dalam sifat-sifat tunggal, ada lagi tak huruf fa? Ada tak yang melibatkan huruf fa? Tak ada kan? Jadi cukup 4 tu yang kita sebutkan, dan kita tambah dengan sifat yang tidak ada kaitan dengan dia punya kesan kepada bunyi. Kan? Kesan pada sebutan huruf itu. Iaitu sifat dia apa? Firra min lubin. Dia berada di dalam izlaq. Dan itulah sifat dia, huruf fa dia ada 5. Yang pertama, dia merupakan huruf yang hamas dan juga merupakan huruf yang rakhawah. Kan, kita gabung dua hari itu, hamas dan rakhawah. Kemudian dia merupakan huruf yang istifal dan juga dia merupakan huruf yang infitah. Kan, 4. Dan yang terakhir dia merupakan huruf izlaq. Okey, izlaq. Jadi 5. Sebab itu sebut satu persatu. Kaf, ha, ya. Kan sebut ha, ya, kan? Dia akan berlaku semua tu. Ain. Okey, kita sebut kaf, ha, ya, ain. Kita sebut ain. Sebab apa? Dia ada sifat rakhawah dan dia ada sifat lin tadi kan, ain. Ya mati sebelum dia ada huruf berbaris atas. Ain ni asal dia ain, ya, nun. Betul tak? Ain. Kita sebut ain, ya, nun. Jadi dia jadilah ain. Ya yang mati sebelum dia ada huruf yang berbaris atas. Ain. Kita naik. Ain. Baru naik. Sad. Sebab itu keluar qalqalah. Sebab hujung huruf sad itu ada dal. Sad. Okey, jadi dia akan keluar qalqalah di sini. Okey. Kemudian yang ini kita tak berapa jelas. Mungkin kita tak berapa jelas sebab dia dalam satu kalimah kita tak nampak pecahan dia. Jadi kita pergi kepada ayat yang kedua. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Okey, kita akan perhatikan kepada huruf-huruf yang mati dan sabdu. Sabdu menunjukkan huruf pertama adalah huruf mati. Jadi kita akan fokus kepada huruf-huruf yang mati. Zikru. Jadi sifat dia yang pertama untuk kaf, kita kata huruf ini adalah huruf yang special. Jadi dia ada sifat yang pertama iaitu syiddah. Betul? Sifat dia yang pertama adalah syiddah. Okay. Kemudian kita pergi kepada sifat yang kedua iaitu hamas. Kan dia ada angin. Ada keluar angin. Kemudian selain daripada hamas, dia akan menjadikan huruf kaf itu huruf yang istifal. Kita punya lidah merendah. Kemudian dia akan menjadi huruf yang infitah. Lidah kita akan terbuka. Kan?
Dan yang terakhir, kalau kita tengok izlaq dengan ismat, apakah yang ada di dalamnya? Firra min lubbin. Dia tidak terlibat di dalam huruf-huruf izlaq. Jadi dia berada di dalam huruf-huruf yang ismat, kan? Okay, jadi 5 sifat dia adalah yang pertama kita sebut sebagai syiddah. Okay. Yang kedua kita sebut sebagai hamas. Yang ketiga kita sebut sebagai istifal. Yang keempat kita sebut sebagai infitah. Dan yang kelima kita sebut sebagai ismat. Okey. Itu adalah huruf kaf. Zikru rahmati, hamati. Hamati, apakah sifat yang pertama kita dengar pada dia adalah huruf yang hamas. Okey, contoh saya beri huruf yang hamas. Kemudian dia ada terlepas, maksudnya ada terlepas nafas. Yang kedua dia adalah rakhawah, iaitu terlepas suara. Dan huruf ha merupakan huruf-huruf yang lidah kita akan turun, kan? Lidah kita akan merendah, turun. Jadi dia adalah huruf-huruf yang istifal. Kemudian dia merupakan juga huruf-huruf yang lidah kita tidak melekat dengan di langit, iaitu lidah kita akan terbuka, dia akan menjadi huruf yang infitah, infitah. Dan yang kelima, sifat yang tiada kaitan dengan daripada segi sebutan, daripada segi kesan kepada bunyi suara, iaitu sifat yang kelima kita sebut sebagai ismat. Dia tidak ada dalam firra min lubbin, dia berada di dalam ismat. Dan ha, dia tidak ada berlaku, dia tidak ada sifat di dalam sifat yang tunggal ataupun berlawanan. Jadi dia masih ada 5 lagi sifat. Rahmati rabbika, rabbika, ba yang pertama mati. Jadi ba sifat yang pertama apa? Rabbika. Apa yang kita dengar? Kita akan dengar bunyi rabb. Maksudnya tertahan nafas, tak ada nafas keluar. Rabb. Yang kedua dia akan tertahan suara, syiddah. Yang pertama jahar, yang kedua syiddah. Okey, yang ketiga, lidah kita kepada naik ke turun? Turun, kan? Lidah kita kan. Jadi pangkal lidah kita menurun. Dan yang keempat, bila pangkal lidah kita menurun, otomatik kita punya pangkal lidah akan tidak jadi melekat kepada langit. Jadi sifat yang keempat adalah infitah. Rabbika, kan? Dan kalau kita tengok sifat yang kelima, dia berada di dalam izlaq. Firra min lubbin, kan? Jadi dia ada dalam itu, jadi dia izlaq. Dan juga dia ada lagi sifat lantun, kan? Sifat yang keenam, iaitu sifat apa? Sifat yang tunggal. Kita tengok dalam sifat yang tunggal, apa yang terlibat dengan ba? Iaitu qalqalah. Tetapi di sini dia tidak berlaku qalqalah sebab dia tidak ada sabdu, kan? Maksudnya kita sebut sebagai idgham. Dia dah idghamkan huruf ba yang pertama ke dalam ba yang kedua. Apabila ba itu berlakunya idgham, jadi secara automatik qalqalah itu akan gugur. Dia takkan berlakulah qalqalah. Sebab itu kita tak ada baca bunyi qalqalah. Rabbika abdahu. Kat situ kita akan dengar. Abdahu. Qalqalah. Kat situ baru kita dengar qalqalah. Kita campurkan tadi, kan? 5 tadi yang kita dengar, yang kita tak apa nak dengar adalah qalqalah. Bila ba itu bertanda mati, kita akan jelas bunyi qalqalah dia. Rabbika abdahu. Nah, abdahu. Zakaria. Zakaria, ya pertama mati. Okey, ya mati. Kita tengok sifat yang pertama untuk ya mati adalah dia merupakan huruf yang jahar, kan? Dia adalah huruf yang jahar. Yang kedua, dia merupakan huruf rakhawah. Sebab itu bila kita baca, dia akan berlaku pengaliran suara. Pengaliran suara, bukan sebahagiannya. Kalau pengaliran sebahagian suara kita sebut sebagai bainiyah ataupun tawassul. Ini berlakunya pengaliran suara ataupun terlepasnya suara kita. Zakaria, nampak? Ria, kan? Jadi dia akan berlaku di situ adalah rakhawah. Dan sifat yang ketiga, yang keempat yang kita boleh gabungkan juga, apabila kita sebut Zakaria, lidah kita tidak akan rasa meninggi. Bila lidah tak meninggi, otomatik lidah itu akan menurun. Dia jadi istifal. Dan juga dia bila istifal, dia juga lidah itu tidak melekat dengan
lelangit. Jadi dia merupakan huruf-huruf yang infitah. Itu 4 sifat dia. Dan kita campur dengan sifat yang kelima yang kita sebut tadi yang tidak memberi kesan kepada suara, kesan bunyi kepada suara. Pada sifat-sifat ini adalah dia berlaku di dalam ismat. Dia tidak ada firra min lubin. Dia berlaku di dalam sifat ismat. Sifat dia yang kelima adalah ismat. Ini sifat yang berlawanan. Jadi kita tengok dia ada tak di dalam sifat-sifat yang tunggal. Huruf ya. Okey. Jadi huruf ya, kalau kita tengok dia hanya akan berlaku, huruf ya ini dia hanya akan berlaku apabila dia kata apa? Ya ataupun waw yang bertanda mati. Betul? Bertanda mati apabila sebelumnya huruf yang berbaris di atas. Okay, Zakari ni maksudnya dia ada ke tidak? Tak ada kan sebab roh baris bawah Zakari. Jadi tak adalah lin kat situ. Zakaria. Okay. Jadi kita nak keluarkan sifat ini hanya pada huruf-huruf yang bertanda mati. Okey, untuk mengelakkan lagi kekeliruan, kita hanya ambil pada huruf mati sahaja. Nanti bila kita dah mula mahir sedikit, baru kita ambil pada huruf yang bertanda sabdu. Sebab bila huruf yang bertanda sabdu, kita tak nampak matinya. Kita hanya nampak dia bertanda sabdu. Jadi tak berapa nampak pada pandangan mata. Jadi untuk ayat yang seterusnya kita keluarkan pada mana yang kita nampak ada tanda mati. Tanda mati yang wujud di dalam ayat tersebut. Okey. Yang mana kita nampak sahajalah kita keluarkan supaya tidak akan berlaku kekeliruan untuk permulaan ini. Okey, jadi boleh Rahimah boleh? Boleh Ustazah. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, tebalkan sikit huruf ta dan lekatkan dia sebab apa? Dia merupakan ta ni huruf yang merupakan huruf isti'la. Sebahagian pangkal lidah kita akan naik ke lelangit dan dia merupakan huruf itbaq dan sebab apabila pangkal lidah naik dia akan berlaku melekat pangkal lidah dengan lelangit. Jadi dia tidak akan ada bunyi syaita, lekatkan dia dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia panjang 4 ke 6 Ustazah? Mana? Ni qaf hai ha. Tak, sambung je ayat iznada. Ayat yang ketiga. Oh, sambung. Sambung. Sebab saya dah baca itu jadi kita sambungkan je. Oh, okay, insyaAllah. Iz nada rabbahu. Nada berapa harakat? Dah Saya? berapa harakat? 2 harakat sahaja. 2 harakat. Iz nada rabbahu bido'an. Nida. Nida'an khafiyah. Bila hujung tu ada alif, kan? Berhenti kat situ. Jangan berhenti terkejut. Jangan hafiyah. Panjang sedikit. Ni 2 harakat. Hafiyah. Okey. Jadi keluarkan. Okey, ni sama-sama kita ya. Okey, zal mati. Jadi kita tengok apakah sifat dia yang pertama? Hamas. Zal. Zal. Sama ke? Entah Ustazah. Okey, sifat dia yang pertama kalau kita ini kita confuse ni sebenarnya zali. Sebab apa kita apabila kita membaca kita tak rasa benda tu, sifat tu kita bersukar untuk kita rasa. Tetapi kita kena teliti sekarang ni bila kita baca sebab kita nak main dengan sifat. Huruf zal. Jadi bila kita sebut dia tidak akan berlaku pengaliran, dia tidak akan berlaku terlepasnya nafas. Dan dia tertahan nafas. Jadi sifat dia yang pertama yang kita jumpa adalah Hamas. Jahar. Jahar. Dia lawan kepada hamas tersebut.
Jahat. Okay. Jahat. Kemudian apa lagi sifat yang ada pada Razal? Wasya. Fin. Rakhawah. Lagi ke? Rahawa. Okay. Rakhawah iaitu terlepas kita punya suara. Sebab itu ada Suara. bunyi itu adalah suara suara. Okay. Kemudian yang ketiga sifat dia Lepaskan suara. lepas tu okey. Yang ketiga pangkal lidah kita rasa susah ke senang nak sebut zal ni? Pangkal lidah naik ke atas tak? Tak, bawah. Bawah. Jadi dia merupakan huruf yang istifal. 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 Okey. Bila kita kata dia tidak naik ke atas pangkal lidah. Jadi maksudnya dia menurun kan? Bila menurun jadi terbuka kan? Terbuka di antara lelangit dan kita punya lidah terbuka. Bila terbuka kita sebut sebagai Istifal. infitah. Yang keempat, yang ketiga tadi istifal. Yang keempat adalah infitah. Betul. Intika. Infitah. Itu nombor 3. Istifal. Istifal is number 3. Number 4. Number 4 is infitah. Infitah. Okay. Infitah. Infitah maksudnya? Lidah kita akan terbuka. Jadi tadi nombor 3 tadi istifal. Istifal tidak naik lidah kan? That's right. Okay. Jadi dia ke bawah menurun. Dan yang keempat, lidah menurun juga ke bawah kan? Dan bila lidah ke bawah sama same, jadi dia akan ada ruang di antara lelangit dengan lidah. Kan dia terbuka. Bila terbuka kita sebut sebagai infitah. Infitah. Itu baru kan? Tak apa. Belajar tu dulu. Tak apa. Hajar Rahimah tak masuk kelas hari tu. Yes. Banyak tertinggal. Okay. So dalam sifat yang seterusnya kita ambil sifat yang tidak memberi kesan kepada bunyi. Jadi iaitu dia tidak berlaku di dalam firra min lubbin. Jadi dia berada di dalam ismat. Ismat. Okay. Ismat ni adalah kalau kita tengok maksud dia adalah tersekat-sekat apabila kita nak menyebut. Ataupun susah apabila kita nak menyebut. Okay. Jadi kita tengok dalam sifat berlawanan dia ada 4, ada 5 sifat dia. Yang pertama kan, yang pertama tadi adalah jahar, yang kedua adalah rakhwah, yang ketiga adalah istifal. Istifal, yang keempat infitah. And then yang kelima Ismat. 5. Itu ada huruf yang sifat yang tidak yang berlawanan. Kalau kita tengok di dalam huruf-huruf yang berlawanan dia tidak terlibat kan, tak ada huruf zal yang terlibat. Jadi hanya ada 5 sifat untuk huruf zal. Okey. Terima kasih Hajar Rahimah. Kemudian silakan Kak Rifah sama. Kak Rifah tak apa, perlahan-perlahan je Hajar Rahimah. Silakan Kak Rifah. A'udzu billahi minasyaitonir. Jangan ada angin. Syaitan. Lekatkan. Syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya sambung aja Ustazah. Betul. Jangan ada bunyi angin pada qaf. Sebab qaf kalau kita tengok sifat dia bukanlah hamas. Dia adalah jahar, tertahan nafas dan juga tertahan suara. Jadi lekatkan pangkal lidah Kak Rifah kepada delangit berdaging yang lembut yang belakang tu. Qala rabbi inni wahanal
Okey, lam. Mati Ni. kan, baca lambat sikit. Wahanal huruf mati jelaskan. wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba Okey. walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Jadi kita tengok huruf yang pertama mati ada di situ huruf. Apa yang kita nampak? Rabbi Ustazah. Okey, Sabtu jangan tengok pada Sabtu. Kita tengok pada huruf yang mati. Yang mati. Rabbi. Bukan. Rabbi. Rabbi ke ini? Yang mana satu? Bukan. Terus, mana huruf yang mati Kak Rifah nampak? Daripada depan, daripada huruf yang berbaris-baris, mana huruf yang mati Kak Rifah nampak? Huruf yang ada tanda mati. Oh, azmu. Sebelum tu? Ini. Bukan. Wahanal. Oh ya. Lam. Lam. Lam tu ada tanda mati. Okay, jadi tengok lam yang bertanda mati itu apakah sifat dia yang pertama? Kita tengok. Yang bertanda tak apa, buat boleh tengok nota ya. Jangan ingat saya suruh teka, jangan. Kita tengok nota, tak apa. Sifat dia yang pertama. Sifat dia yang pertama bukan sifat apa dia? Lam yang pertama bukan bainiyah Ustazah. Bukan, itu yang kedua. Yang pertama sama ada dia hamas ataupun syiddah. Dia ada dalam hamas tak? Ada tak fahassahu syakhsun sakat? Tak ada. Okey, jadi dia adalah huruf yang jahar. Jahar. Oh, jahar. Okay, iaitu tertahan kita punya nafas. Yang kedua, apakah sifat dia? Sifat bainiyah. Okey, bainiyah. Sebab tu saya kata tadi, huruf yang mati jelaskan. Bila kita baca wahanal au, kita jadi laju, kita tak jumpa bainiyah. Wahanal au. Okey. Dia akan keluar bainiyah dia. Yang ketiga, lidah. Lidah kita macam mana? Naik ke tidak? Wahanal. Naik ke atas ya. Pangkal lidah. Bukan lidah depan, pangkal belakang. Wahanal. Pangkal lidah. Wahanal. Naik atas duduk pangkal juga Ustaz, dekat gigi. Itu adalah di depan lidah. Pangkal lidah yang belakang ni. Naik tak ke langit? Dia naik tak ke langit? Tak ada. Tak ada. Jadi dia menurun maksudnya. Menurun, jadi sifat yang ketiga dia adalah dia menurun. Ismat. Istifal. Oh, istifal lah ya. Istifal. Lembut dan kan dia lembut. Okay. Kemudian sifat yang keempat adalah dia bila kita kata dia tak naik pangkal, sebahagian pangkal lidah belakang tak naik ke langit. Maksudnya bila tak naik, pangkal lidah kita tak melekat dengan langit kan. Bila tak naik macam mana dia nak melekat? Jadi tak melekat kan? Jadi dia terbuka. Terbuka ni kita sebut sebagai infitah. Betul. Jadi dia adalah infitah. Okay, kat situ. Dan sifat yang kelima sama ada ismat ataupun idlaq. Firra min lubbin adalah huruf-huruf izlaq. Jadi lam berada dalam firra min lubbin. Dia adalah izlaq. Itu adalah sifat yang berlawanan. Dia ada 5. Kita tengok dalam sifat-sifat yang tunggal atau sifat yang tidak berlawanan, ada tak huruf lam? Ada tak yang melibatkan huruf lam? Yang berlawanan, yang tidak berlawanan ni Ustazah, itu inhiraf. Ya, inhiraf. Jadi dia ada 6. Tadi kita jumpa 5 banyak kan. Sekarang ni kita jumpa yang ada di sifat yang tunggal, iaitu tidak berlawanan, iaitu inhiraf untuk lam. Jadi dekat sini huruf lam ada 6 sifat. Sifat yang pertama merupakan sifat jahar, iaitu tertahan kita punya nafas. Sifat yang kedua adalah sifat bainiyah, di pertengahan. Sifat yang ketiga adalah infitah. Istifal dulu. Istifal. Sebahagian pangkal lidah menurun. Dan yang keempat adalah infitah, sebab terbuka di antara langit dengan lidah kita terbuka. Dan yang kelima adalah izlaq. Okey, betul. Campur satu lagi tadi.
inhiraf. Inhiraf, iaitu lencongannya kan. Jadi ada 6 sifat untuk huruf lam. Okey, kemudian kita tengok apakah lagi huruf yang bertanda mati selepas lam? Dha. Jadi kita keluarkan. Apakah sifat dia yang pertama? Dha sifat dia yang Okey. dia macam tertahan ya Ustazah. Okey, tertahan. Jadi maksudnya dia jahar. Bila tertahan dia adalah jahar, tertahan nafas. Kedua, dia lidah naik ke belum lagi. Yang kedua sama ada tertahan ataupun terlepas suara. Suara. tertahan. Terlepas. Jadi itu suara tu. Suara. Jadi dia adalah merupakan rakhawah. 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 Mula tadi hamas ya Ustazah. Mula tadi jahar, dia tertahan, dia tak ada nafas. Lepas tu rakhawah. Dia rakhawah, dia terlepas suara. Kemudian kita tengok huruf yang ketiga, sifat dia yang ketiga iaitu naik tak sebahagian pangkal lidah ke lelangit? Naik jadi bergemuk, mulut kita digemuk, jadi penuh, jadi naik. Bila naik dia melekat tak? Okey, jadi yang ketiga tadi merupakan huruf yang isti'la, iaitu menaik, sebahagian pangkal lidah kita naik. Dan juga yang keempat, sifat kita punya lidah melekat dengan lelangit kita sebut sebagai melekat dia itbaq. Okey, itbaq betul. Okey. Jadi yang kelima adalah sifat yang tidak berkenaan tadi adalah dia tidak ada dalam firra min lubin. Dia bukan izlaq, dia adalah lawan izlaq apa? Ismat. Okey, ismat. Jadi dia 5 yang itu adalah ismat. Jadi huruf dha kita tengok dia ada tak dalam sifat yang tunggal ataupun yang tidak berlawanan? Tak ada Ustazah. Okey, tak ada. Jadi sifat dia ada 5. Okey, 5 saja. Berbeza dengan lam ada sifat tunggal, dha tak ada sifat tunggal. Okey. Seterusnya apa huruf yang kita jumpa? Nanti jap. Wash ta'ala. Wash ta'ala. Shin. Okey, kita keluarkan shin. Yang pertama dia ada apa? Shin dia ada tafashi tu kan Ustazah. Okey, itu yang last sikit nanti. Yes, itu yang berlawan ya, yang tidak berlawanan. Shim, hamas. Dia berlaku terlepas yang kita punya nafas. Kemudian shim, jadi dia terlepas. Terlepas juga. Jadi terlepas dia nanti jap Ustazah. Shin, bunyi tertahan. Dia shidah Ustazah. Dia bukan tertahan, ni ada bunyi suara. Dia kejap. Okey, tak apa, shidah tertahan, lawannya adalah terlepas. Terlepas apa? Bainiyah ya Ustazah. Bainiyah di pertengahan. Bukan rakhawah. Rakhawah. Yes. Yang pertama merupakan hamas, yang kedua adalah rakhawah, terlepas. Yang ketiga sebahagian pangkal lidah naik tak? Pangkal bukan tengah. Kalau kita tengok shin, tengah lidah mesti naik sebab nak pergi ke makhraj dia, tengah lidah, tengah lelangit. Tapi pangkal lidah kita naik tak ke atas? Pergi tak ke lelangit? Pangkal dia naik ke atas. Pergi ke lelangit? Ya tak Ustazah. Tak. Tengah. Sebab tu dia kata dia tengah lidah saja. Pertengah lidah. Kan. Jadi dia belakang pangkal lidah tak naik ke lelangit. Jadi dia merupakan huruf yang dia terbuka ke Ustazah? Infitah bukan? Okey, sebelum infitah apa? Bainiyah. Isti'la lawannya?
Istifal. Lawannya istifal. Okey, dia adalah istifal. Kemudian bila kita kata pangkal lidah tak naik ke langit, jadi dia akan terbuka. Betul. Bila pangkal lidah tak naik ke langit, dia akan terbuka. Bila terbuka baru kita jumpa Infitah. infitah. Yang keempat. Okey, yang kelima dia berada dalam ismat ataupun izlaq. Tafashi. Kan? Bukan. Itu yang berlawanan. Yang tadi berlawanan satu lagi tak habis yang tak ada kaitan. Ha? Dia ada mana? Di dalam ismat ke di dalam izlaq? Dia terhalang kan Ustazah? Tersekat, terhalang. Betul. Jadi Ismat. ismat. Okey, 5 daripadanya adalah sifat yang berlawanan dan kita tengok dia ada dalam sifat yang tidak berlawanan, ada tak? Ada. Okey, Tafashi. iaitu terlepas, berhambur suara. Jadi sifat dia ada 6. Kan? 6. Okey, jadi macam tu. Cara kita nak keluarkan sifat, kita sebut satu. Permulaan ni memang jadi susah. Nanti bila dah lama, dia jadi agak mudah. Nanti jap. Saya ada bagi tak dekat dalam grup nota pendek? Tak ada ya. Saya ada yang gabung-gabung tu saya tak hantar lagi. Tak ada. Oh, sekejap ya, saya hantar sekarang. Saya tak ingat banyak sangat grup je tu, saya tak ingat hantar. Tak, okey. Boleh tengok. Oh, silap. Boleh berpadukan dekat sini pun tak apa, saya ada hantar ni. Tapi siapa yang tengok handphone susahlah sikit kan. Yelah, Ustazah. Kan. Jadi tak apa. Lepas ni kalau boleh macam nak print Forward Ustazah dalam grup. kalau tengok kalau boleh nak print out ataupun boleh nak salin balik ke macam mana supaya lebih mudah untuk tengok. Sebab dekat sini saya gabungkan di antara pertama dan kedua, ketiga dan keempat sifat sebab mereka ada persamaan. Okey, mereka. Sifat yang pertama hamas dan rakhawah, dia ada persamaan daripada segi tertahan dan terlepas. Okey, apa yang tertahan? Suara dan juga nafas. Apa dia terlepas? Suara dan juga nafas. Kan melibatkan tertahan dan terlepas. Dan sifat isti'la dan itbaq juga saya gabungkan dua sifat ini kerana isti'la tadi kita sebut sebahagian pangkal lidah naik ke langit. Okey, dan itbaq pula adalah pangkal lidah melekat ke langit. Nampak tak? Bila sebahagian pangkal lidah kita akan naik ke langit, kita akan tengok sama ada dia melekat ataupun tidak. Huruf itu akan melekat ataupun tidak dengan langit bila kita baca, sebut. Jadi sebab itu saya gabungkan. Sebab lawan kepadanya adalah satu, dia menurun. Isti'la lawan dia istifal, menurun lidah, pangkal lidah menurun. Dan juga itbaq lawan dia infitah. Infitah ni maksud dia terbuka. Jadi bila lidah tu tak naik ke atas, jadi dia akan terbuka. Ada juga kadang-kadang lidah tu naik ke atas tapi dia tidak melekat, dia akan terbuka juga, dia akan ada ruang juga. Walaupun di huruf yang isti'la. Nanti boleh refer dekat contoh dekat saya punya nota tu. Okey. Jadi itu adalah sifat yang kita kena selalu main. Saya gabungkan dia. Okey, kemudian kita tengok lagi huruf yang mati. Apakah huruf yang mati lagi yang ada? Okey, tak apa Kak Rifah habis kat sini dulu. Saya minta orang lain pula siang Kak Rifah. Terima kasih. Terima kasih. Sama, alhamdulillah. Okey, silakan. Kak Rogayah. Kak Rogayah ulang balik ayat tu sebab kita akan sambung cari huruf yang bertanda mati. Qala rabbi ke Ustazah? Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul melekat tapi tak berapa kuat. Kuatkan lagi. Minasyaitonir rajim. Aiwah. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Ghadban. Azmu minni washta'alal ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Pendek. Rabbi pendek. Rabbi syaqiyya.
Okey, tengok lepas tadi shin last tadi. Selepas itu apa lagi huruf yang ada tanda mati? Mim. Sebelum tu. Belum tu. Ya. Sebelum tu. Sebelum tu Hamzah. Hamzah. Okey, Hamzah. Jauh Hamzah. pergi ke mim dah, nampak mim dah Ya. tu. Okey, Hamzah. Kita tengok Hamzah. Kita keluarkan satu persatu. Apakah sifat yang pertama ada pada dia? Jahar. Jahar. Okey, dia tertahan nafas. Ra' Tertahan nafas. kan? Ra'. Okey, yang kedua Yang kedua syiddah. syiddah. Dia tertahan suara. Suara tak Tertahan depan. suara. Ya, jadi dia tak ada ra' dia tak ada kan, dia ra' habis. Ra'. Jadi tertahan nafas, tertahan suara, Suara. pertama jahar, syiddah. Kemudian istifal. Istifal kerana di antara sebahagian pangkal lidah kita tidak naik ke langit, menurun. Ya. Dan yang keempat Infitah. infitah, sebab bila dah tak naik dia akan Dia akan terbuka. buka. Dan dia akan ada ruang, jadi dia infitah. Dan yang kelima, apakah sifat Ismat. yang okey, ismat, dia tidak ada dalam firra min lubin, jadi dia adalah ismat. Itu adalah sifat-sifat yang berlawanan pada dia. Dia ada tak sifat tunggal untuk hamzah atau sifat yang Hamzah tidak berlawanan? tak ada. Tak ada. Ada. Jadi dia Tak ada. ada. Tak ada kan. Tak Jadi ada. ada 5 sahaja. Okey, bagus. Kemudian huruf yang mati. Ya. Okey, ya mati. Ya mati. Yang pertama. Ya mati jahar. Okey, jahar. Dia tak ada terlepas kita punya suara. Tertahan nafas kita. Kedua. Raqawah. Raqawah. Dia akan ada pengaliran suara. Raqsyai. Ketiga. Istifal. Istifal. Sebahagian pangkal lidah kita tidak naik ke langit. Dan terbuka infitah. Ya, dan terbuka infitah. Kemudian Ismat. ismat. Dia bukan firra min lubin, jadi dia ismat. Dan dia ada tak sifat yang tidak berlawanan? Lin. Lin. Sebab ya mati sebelum dia baris Di atas. okey, bagus. Okey, itu adalah sya. Kemudian apa lagi huruf yang mati? Mim. Okey, mim. Sifat dia yang pertama. Jahar. Jahar. Dua tawassut. Tawasud ataupun bainiah. Okey, boleh. Di pertengahan. Yang ketiga. Istifal. Istifal. Dia adalah menurun. Turun. Buka infitah. Terbuka dia infitah. Islak. Izlak. Sebab dia firra min lubin kan. Okey. Kemudian dia ada lagi tak sifat dia? Yang tunggal? Mati. Tunggal tak ada. Tak ada? Tak ada Ustaz. Ustazah. Tunggal. Yang tidak berlawanan. Tidak berlawanan. Tak tahu Ustazah. Yang last sekali kita belajar tadi apa? Ismat. Oh, bukan. Ismat. Bukan. Itu yang berlawanan. Yang tunggal, iaitu yang tidak berlawanan. Kan kita ada 8 sifat tunggal. Dan sifat yang terakhir tadi yang kita belajar apa yang kita kata ada dengung tadi tu? Oh, mim. Mim dengung. Dari mana? Tak masuk. Tak masuk sebab baru belajar hari ni. Jadi dia adalah sifat gunnah. Oh, gunnah. Kan sebab itu kita kata tadi dia ada tawasud ataupun bainiah. Dia akan berlaku pengaliran sebahagian suara. Kan dia akan berlaku pengaliran sebahagian suara yang berlaku daripada khayshum, iaitu rongga hidung. Khayshum ni yang akan mendatangkan bunyi dengung, betul? Dengung itu akan tetapi dekat sini mim mati bertemu hamzah dikategorikan sebagai izhar syafawi. Kan kalau kita tengok tadi gunnah tadi pengertian dia tadi dia kata apa, tak kiralah dia ada dengung ke, dia izhar ke, dia ikhfa ke, dia idgham ke, dia berbaris ke, dia sukun ke, dia akan tetap ada bunyi gunnah. Dia akan tetap ada sifat gunnah kan. Jadi jangan tinggalkan gunnah untuk huruf mim dengan huruf nun. Okey, bagus. Kemudian apa lagi huruf mati? Tak ada dah Ustazah. Tu akun tak nampak sebabnya.
Aku. Akun. Akun. Walam. Sebab dia Ikhlak. ada kan. Dekat situ. Dia tak nampak Dia tidak mati dia. Tak nampak Ah. mati dia. Okey, jadi kita keluarkan nun. Apakah Nun. huruf sifat dia yang pertama? Jahar. Jahar. Dia tertahan tertahan nafas. Yang kedua. Bainah. Bainah tahu. Bainiyah atau tawasud. Bainah. Pengaliran sebahagian suara. Yang ketiga. Istifal. Sebahagian pangkal lidah menurun. Nun. Buka. Infitah. Dia terbuka. Dia infitah. Dan Isla. izla. Sebab Izla. firrah min lubbin. Kemudian dia ada tak sifat Nun. tunggal? Runah. Hunnah. Dah masuk dah tu. Okey. Masya Allah. Okey, macam tu. Jadi kita akan buat dalam lebih kurang kita akan habis dalam bulan 10. Jadi 2 minggu kita akan baca dan kita keluarkan macam ni satu persatu. Okey. Kalau dalam ayat tu ada banyak, kita akan suruh tak apa, orang lain pun, orang seterusnya kita akan suruh baca balik ayat tu dan kita keluarkan sambungan daripadanya, huruf-huruf yang mati. Okey. Jadi memang macam tu, setiap minggu kita akan buat 2 minggu insya-Allah. Minggu pertama, minggu depan dengan minggu yang kedua. Okey. Jadi minggu ni sebab kita ada belajar tadi, tak habis lah kan. Jadi kita start daripada minggu depan, minggu pertama dengan minggu kedua untuk bulan 10. Kemudian minggu ketiga dengan minggu keempat kita akan baca sahaja. Jadi 2 minggu yang terakhir saya minta berilah macam mana? 200%. 200% saya kata 200% fokus pada bacaan kerana saya sebutkan insya-Allah kan saya akan ada reward sedikitlah untuk peserta yang terpaling banyak dapat markah. Terpaling banyak kumpul markah. Okey. Jadi saya akan tulis setiap minggu dan saya akan bagi komen lah sekali baca. Okey. Jadi tak adalah apa sangat kan, sekadar apa yang mampulah macam tu nanti kan kita akan kongsikan sedikit supaya jadi motivasi kan untuk kita macam wah bila kita dah dapat macam tu kita rasa macam wah seronoknya kan. Kita akan rasa nak lagi macam tu insya-Allah. Jadi mudah-mudahan hari ni kita dapat sahabat kita 3 orang baca, nampak perjalanannya kan. Memang kita susah nak buat sebab kita jarang buat benda ni dan kita mungkin tak pernah buat juga sebelum ni. Jadi bila kita buat hari ni dia akan jadi macam tu lah. Dia akan ada gangguan-gangguan. Jadi sebab kita nak macam Kak Rogaya kata tadi dia tak masuk lagi dekat sini. Kan. Macam Kak Rifah pun dia macam sangkut-sangkut sebab nak kenal macam mana ni izhar ini jahar ke ini syiddah ke kan dia nak dapatkan kan. Jadi benda tu kena sabar, kena slow-slow. Jadi minggu depan boleh gunakan nota yang saya bagi ni dan campurkan dengan dekat nota tu saya buat dua yang pertama saya gabung, 2 yang kedua saya gabung. Kemudian sifat yang tak ada kaitan tu iaitu ismat dengan izlaq tu kan tak ada kaitan dengan daripada segi kesan kepada bunyi huruf tu, iaitu dia kesan daripada segi bahasa dalam ilmu sharaf bahasa Arab. Jadi saya tak sebutkan tapi saya bagi kan izlaq lawan dia adalah ismat. Izlaq huruf dia firra min lubbin. Dan di antara 2 gabungan pertama dengan 2 gabungan kedua tu campurkan sekali dengan huruf sifat-sifat yang tidak berlawanan ataupun yang tunggal. Okey. Jadi nanti minggu depan kita cuba keluarkan. Jadi mula-mula dalam kena siapkanlah dalam satu kertas nota untuk senang nak refer. Okey, jadi senang. Jadi tak apa baca lambat-lambat tak apa. Nanti kalau macam saya sebut baru nak tengok yang banyak-banyak jadi nanti sendiri akan jadi macam stres. Jangan kita streskan diri kita, buat santai-santai je. Ada masa cuba buat nota sedikit untuk satu muka surat yang kita boleh baca, yang kita boleh faham. Macam tu. Keluarkan dia punya huruf-huruf tak apa macam saya buat tu. Okey, keluarkan Sofir apa huruf-huruf dia. Betul qalqalah apa huruf-huruf dia. Keluarkan macam tu. Nanti kan minggu depan kita hanya berpadukan pada nota yang kita buat insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan semua untuk minggu ini. Sehingga insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Kita tutup lagi majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Alhamdulillah.